sejahtera, kami daripada kumpulan 3 ingin membentangkan tentang soalan nombor 3 yang bertajuk jelaskan latar belakang dan juga ciri-ciri kesatuan sekerja terpilih. Kesatuan sekerja yang dipilih oleh kumpulan kami merupakan Kesatuan Sekerja Guru Kerajaan Sabah. Sebelum itu, saya akan mulakan dengan latar belakang secara umum terlebih dahulu dan kemudian saya akan jelaskan serba sedikit tentang latar belakang Kesatuan Sekerja Guru Sabah. Untuk permulaan ini, iaitu saya ingin menjelaskan tentang Kesatuan Sekerja. Apa sebenarnya Kesatuan Sekerja ini? Jadi menurut Akta Perubahan Perusahaan 1967, Akta ini menjelaskan tentang Kesatuan Sekerja ini merupakan satu pertubuhan di bawah perundangan yang berkaitan dengan pekerjaan. Iaitu Kesatuan Sekerja ini penting terutamanya bagi pekerja kerana melalui kesatuan ini akan menjadi pengantara antara majikan dan juga pekerja sekiranya berlaku sebarang pertikaian. Definisi lain juga menjelaskan tentang Kesatuan Sekerja ini merupakan satu pertubuhan yang membentuk satu persatuan di mana hasil gabungan daripada pekerja dan juga majikan. Kesatuan Sekerja ini penting untuk ditubuhkan dan juga disertai oleh mana-mana sektor awam maupun sektor swasta untuk menjaga kebajikan pekerja. Seterusnya, Kesatuan Sekerja ini juga dapat dibahagikan kepada dua kategori, iaitu dalam sektor awam dan juga sektor swasta. Di mana kalau sektor awam kita mempunyai Malaysian Trade Union Congress dan juga sektor awam kita ada Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Awam ataupun singkatannya dikenali sebagai QPEC. Dalam ILO ataupun International Labour Ordinance, iaitu memperuntukkan tentang freedom of speech, iaitu kebebasan untuk seseorang ataupun pekerja untuk bersuara, untuk berpersatuan, untuk menyertai persatuan, untuk membela nasib mereka sekiranya berlaku sebarang penindasan daripada majikan. Kemudian Akta Kerja 1955 pula membincangkan ataupun menjadi garis panduan di Malaysia untuk menyediakan satu seksyen khas untuk membincangkan tentang perihal larangan pekerja daripada menyertai Kesatuan Sekerja. Maksudnya bila ada akta ni, Kesatuan Sekerja ni boleh bergerak secara bebas tapi masih lagi dilindungi di bawah Akta Kerja 1955. Contohnya, pekerja tidak boleh membuat demonstrasi secara haram. Contohnya membuat demonstrasi dengan menutup jalan, membuat mogok ataupun piket. Contoh demonstrasi yang dijalankan oleh Kesatuan Sekerja ni adalah contohnya piket dan juga mogok. Antara dua ni, kalau pekerja salah gunakan ataupun salah buat, mereka boleh dikenakan tindakan undang-undang, dipenjara dan juga didenda. Kita beralih kepada Kesatuan Sekerja yang terpilih, iaitu Kesatuan Sekerja Guru Kerajaan Sabah ataupun secara ringkasnya dikenali sebagai KGKS. Kesatuan ini merupakan salah satu kesatuan yang terdapat di Sabah, iaitu untuk memperjuangkan hak-hak guru dan juga merupakan salah satu kesatuan yang terbesar di Sabah, di mana kesatuan ini ditubuhkan untuk memperjuangkan kerjaya pengurusan dari tahap rendah ke tahap yang lebih tinggi. Jadi sini kita dapat lihatlah banyak sangat kesatuan seperti Kesatuan Guru Sabah ni, mereka memperjuangkan hak-hak guru. Sekiranya guru-guru tersebut ada masalah dari segi pertikaian ataupun lain-lain, kesatuan ini merupakan salah satu platform ataupun pengantara untuk menyelesaikan pertikaian antara kedua belah pihak. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Razlan Daud, nomor matriks BA 23110368. Saya akan membentangkan mengenai ciri-ciri Kesatuan Sekerja yang umum sahaja dan ianya terbagi kepada 4. Yang pertama yaitu organisasi pekerja, di mana Kesatuan Sekerja bermula dengan usaha menyatukan individu yang mempunyai matlamat dan kepentingan yang sama. Ia memberikan platform kepada pekerja untuk berkolaborasi dalam menyuarakan pandangan dan memperjuangkan hak mereka. Seterusnya yaitu perlindungan hak pekerja. Peranan utama Kesatuan Sekerja adalah untuk melindungi hak dan kepentingan pekerja. Ia memastikan bahawa pekerja menerima gaji yang setimpal, faedah pekerjaan yang memadai dan dapat bekerja dalam persekitaran yang selamat. Di samping itu, Kesatuan Sekerja juga memberi kesadaran kepada pekerja mengenai hak-hak mereka seperti termaktub dalam Undang-Undang Buruh. Yang ketiga yaitu perundingan kolektif, di mana Kesatuan Sekerja juga turut berperanan sebagai perwakilan pekerja dalam perundingan dengan majikan. Proses perundingan kolektif ini membolehkan kesatuan membincangkan
isu-isu seperti kenaikan gaji, waktu bekerja, syarat kerja, dan pelbagai faedah yang lain. Hasil daripada perundingan ini selalunya berbentuk perjanjian kolektif yang memberi manfaat kepada kedua-dua pihak. Dan yang terakhir yaitu struktur organisasi, di mana kesatuan sekerja memiliki struktur organisasi yang formal yang membolehkan ia berfungsi dengan lebih teratur. Pemimpin kesatuan biasanya dipilih melalui proses pemilihan demokratik yang memastikan suara ahli-ahli benar-benar diwakili. Struktur ini merangkum jabatan penting seperti presiden, setiausaha, dan bendahara yang memainkan peranan dalam memastikan pengurusan kesatuan berjalan dengan lancar. Sekian, terima kasih. Baiklah, nama saya Shirley Mairin, BE 23110-168. Seterusnya saya akan menerangkan tentang ciri-ciri kesatuan sekerja guru-guru di Sabah. Terdapat 4 ciri-ciri kesatuan sekerja guru-guru di Sabah. Yang pertama adalah menjadi perwakilan guru, suara guru. Oke, baiklah. Kesatuan sekerja guru-guru di Sabah ini akan berfungsi sebagai satu alat yang akan menyuarakan hak ataupun menyuarakan suara guru di peringkat nasional. Di sini mereka akan menjadi alat ataupun menjadi perantara di antara pihak pendidik dan juga pihak yang lebih berkuasa seperti KPM, yaitu Kementerian Pendidikan Malaysia. Baiklah. Ciri yang kedua adalah perlindungan hak pekerja ataupun kita lebih faham sebagai perlindungan hak kebajikan guru. Baiklah, kesatuan sekerja guru-guru di Sabah ini akan berfungsi untuk melindungi hak kebajikan guru, di mana hak kebajikan ini boleh terdiri daripada dari segi upah, faedah, dan juga syarat kerja. Oke, ya. Ciri yang ketiga adalah menjadi EJK pelaksana. Kesatuan sekerja guru-guru di Sabah ini, dia bukan sahaja menjaga kebajikan guru, tetapi dia juga berperanan besar dalam mengurus sesuatu aktiviti ataupun program. Jadi, di sini mereka akan menjadi induk ataupun mereka lah yang bertindak untuk menyelesaikan sesuatu agenda tersebut. Sebagai contoh, mereka akan menjadi EJK, induk Sempena Hari Guru Kebangsaan. Mereka juga akan menjadi EJK Majelis Sumber Manusia, dan mereka juga akan menjadi EJK Pendidikan Kesehatan. Baiklah, ciri yang terakhir adalah menyediakan latihan dan seminar ataupun kursus. Kesatuan sekerja guru-guru di Sabah ini juga mereka bertindak ataupun mereka bertanggung jawab dalam menyediakan latihan, kursus, dan juga seminar bagi meningkatkan lagi kecakapan guru-guru di Sabah agar mereka dapat melahirkan para pendidik yang lebih berkualiti dan berkesan dalam menyampaikan sumber maklumat kepada para pelajar. Jadi di sini mereka akan menyediakan latihan seperti penggunaan teknologi modern ataupun penggunaan teknologi ICT seperti kemahiran untuk menggunakan teknologi modern seperti menggunakan platform misalnya Webex, misalnya Google Meet, dan sebagainya. Kesemua platform ini digunakan bagi menggantikan kelas secara face to face ataupun kelas bersemuka. Baiklah, jadi secara ringkasnya, kesemua ciri-ciri ini sebenarnya dia memberikan impak yang sangat positif kepada para pendidik karena kesatuan sekerja guru-guru di Sabah ini bertindak untuk menjaga kebajikan dan bertindak untuk melahirkan para pendidik yang lebih berkualiti dan untuk menjadikan para pendidik ini dapat melahirkan insan-insan ataupun golongan insan yang lebih berkualiti di masa depan. Seterusnya adalah kepentingan kesatuan sekerja. Pertama adalah perundingan kolektif.
Perundingan kolektif adalah proses di mana kesatuan sekerja berunding dengan majikan mengenai hak dan faedah pekerja secara berkala. Ia berasaskan keadilan sosial di mana keuntungan syarikat dikongsi dengan pekerja yang menyumbang kepada kejayaan tersebut. Hasilnya ialah perjanjian kolektif yang ditandatangani oleh kedua-dua pihak, diiktiraf oleh Mahkamah Perusahaan dan sah di sisi undang-undang. Perjanjian ini dirunding semula setiap 2 hingga 3 tahun. Seterusnya adalah perlindungan hak pekerja. Secara amnya, kesatuan sekerja melindungi pekerja melalui 3 cara, iaitu mewakili pekerja dalam pertikaian untuk mengelak eksploitasi, menyediakan kewajikan seperti latihan dan sokongan, serta berunding secara kolektif dengan majikan untuk memperoleh hak, upah dan seterusnya adalah penyelesaian pertikaian. Kesatuan sekerja berperanan sebagai perantara dalam menyelesaikan pertikaian antara pekerja dan majikan secara adil, mengelakkan mogok atau ketegangan yang mengganggu sesebuah syarikat di Malaysia. Penyelesaian sering dilakukan melalui perundingan langsung, termasuk memperbaharui perjanjian, menetapkan syarat baru atau menyelesaikan pertikaian individu. Akhir sekali adalah sokongan sosial dan profesional. Kesatuan sekerja menyediakan sokongan sosial dan profesional seperti bantuan keuangan, pemulihan kecederaan, serta latihan atau pendidikan lanjutan. Mereka juga menawarkan bantuan kecemasan untuk kemalangan, penyakit serius atau kematian ahli keluarga. Tambahan lagi, selain memberi keuangan dan pembangunan, mereka juga memberi beasiswa, pinjaman pendidikan dan kursus lanjutan. Kesimpulannya, secara keseluruhannya, kesatuan sekerja ini dia memainkan peranan yang sangat besar dan penting dalam melindungi hak pekerja, memperjuangkan hak keadilan, dan juga meningkatkan lagi kesejahteraan mereka di tempat kerja. Walau bagaimanapun kita dapat lihat sendiri bahwa kesatuan sekerja guru-guru di Sabah ini, mereka menghadapi pelbagai cabaran, di mana cabaran ini membuatkan mereka semakin down ataupun semakin jatuh. Tetapi segala masalah ini ataupun segala cabaran ini dapat diatasi sekiranya kesatuan sekerja guru dan juga pihak pendidik itu sendiri bekerja sama dan juga saling menggembleng tenaga bagi menghadapi segala tekanan yang akan datang. Dan ia memerlukan usaha yang berterusan bagi memperbaiki keadaan pendidikan di negeri Sabah ini. Ia juga memberikan suara kolektif kepada pekerja bagi memastikan lagi keselamatan dan juga keselesaan pekerjaan, serta menyumbang kepada hubungan yang harmoni antara majikan dan juga pekerja. Oleh itu, dengan kehadiran kesatuan sekerja ini, pekerja akan lebih dilindungi, kebajikan mereka akan lebih terjaga, dan motivasi kerja akan semakin meningkat, serta produktiviti organisasi dapat ditingkatkan secara berkesan. Sekian dan terima kasih.